Yusof bin Wahab Tanjung Manis. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tanjung Manis minta Perdana Menteri menyatakan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan yang berhampiran dengan Sabah dan Sarawak memerlukan dua negeri ini mempersiapkan diri terutama daripada aspek pembangunan sempadan, infrastruktur jalan dan modal insan. Apakah perancangan dan persediaan pihak kerajaan di dalam memastikan komuniti perniagaan dan swasta di Sabah dan Sarawak khususnya dapat mengambil manfaat melalui jalinan seperti dengan izin company to company, C2C, business to business, B2B, serta government to government, G2G, agar kita tidak ketinggalan. Terima kasih. Menteri. Betul, terima kasih Tanjung Manis. Kita Persekutuan sedang menyelaraskan kegiatan bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak dan TPM2 membantu dalam menyelaraskan tindakan ini. Peruntukan RM1 bilion itu hanya khusus untuk sempadan, ya, untuk infrastruktur asas, ICQS dan juga pos kawalan dan kuartus immigration untuk Sarawak, sempadan supaya terutama Sarawak kena dekat dengan IKN Nusantara yang akan menjadi ibu kota. Tetapi saya nak jelaskan di sini ya bahawa dalam strategi kita terutama Sabah dan lebih lagi Sarawak, kerana Sarawak ini dalam beberapa bidang umpamanya EV, hidrogen, ammonia, itu dengan Petronas itu nampak mendahului negeri yang paling ke depan dalam rangka strategi dan melaksanakan, dan ini sangat membanggakan. Dan oleh demikian soal petrokimia dan oleokimia, pharmaceutical, pengajian tinggi, kesihatan, ini semua akan tidak hanya terikat dengan sempadan dan IKN, tetapi menjadikan Sabah dan Sarawak itu sebagai di antara tapak strategik dalam kita mengemukakan program kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IAGA. Dan cara menarik kerana dalam rundingan kita dengan Presiden Jokowi dan juga baru-baru ini Ngebong Marcos, Presiden Filipina, hal ini ditekankan. Kalau ditekankan maknanya kalau ikut geopolitik dan strateginya, maka tempat Sabah dan Sarawak itu lebih utama. Jadi bila saya bicarakan soal Sabah Sarawak ini, dia hanya tidak terikat kepada IKN Nusantara, tetapi dengan kekuatan dan beberapa inisiatif yang lebih ke depan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, saya lebih yakin mereka akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan BIMP IAGA itu dengan lebih menarik, insya-Allah. Soalan tambahan Tanjung Manis. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan yang diberikan. Kita harap semoga negeri Sabah dan Sarawak akan mendapat manfaatlah daripada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Untuk makluman semua, baru-baru ini Presiden Jokowi sewaktu Majlis Pecah Tanah projek empangan hidroelektrik Mentarang Induk yang diusahaamakan oleh Sarawak Energy Berhad, syarikat milik Kerajaan Sarawak, telah menyatakan bahawa beliau sangat gembira kerana projek ini dilaksanakan dengan jiran serumpun. Soalan tambahan saya, atas semangat yang sama jiran serumpun, sejauh manakah penglibatan syarikat Malaysia dalam projek pembinaan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan dan pembangunan kawasan perindustrian di Kalimantan? Terima kasih. Terima kasih. Projek-projek ini sebenarnya diketuai oleh Sarawak kerana bila dan kemudahan gas pipeline itu ke IKN Nusantara, memang Presiden Jokowi menganggap ini suatu pendekatan yang paling baik, dan bagi kita terutama di Sarawak itu suatu pelaburan yang sangat menarik dan meyakinkan. Tetapi dalam rundingan kita dengan Kerajaan Indonesia,
baru-baru ini beberapa syarikat lain juga terlibat, ya, termasuk TNB, Telekom dan beberapa syarikat, sekurang-kurangnya 10 yang terlibat. Tapi dalam hal ini saya beritahu kepada Premier Sarawak kerana kedekatan dan juga kerana Sarawak itu lebih mendahului, dia akan diselaraskan bersama dengan kerajaan negeri Sarawak supaya lebih bermanfaat. Tapi setakat yang kita saksikan 10 syarikat besar dari 9 di Semenanjung, 1 di Sarawak telah pun masuk untuk mengkaji dan meneliti kemungkinan melabur secara agak besaran. Dan Presiden Jokowi maklum kepada saya, di antara negara ASEAN, Malaysia agak lebih ke depan dan lebih aktif dalam kerjasama ini. Bagi kita ini, sinergi ini akan memberikan keberuntungan kepada kedua-dua negara. Tetapi oleh kerana kedekatan Sabah Sarawak itu dengan ibu kota baru dan dengan gesaan Brunei dan Manila, saya anggap sekali lagi lah BIMP IAGA ini akan memberi perhatian lebih di Sarawak dan Sabah ketimbang atau berbanding dengan Semenanjung. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Tuan. Berhubung dengan keadaan bila mana dibuka Kalimantan sebagai ibu negara Indonesia, saya nampak yang lebih penting ialah tentang people to people, community to community. Jadi apakah persediaan kita di Sabah dan Sarawak khususnya untuk menghadapi keadaan ini? Saya setuju perkara ini mungkin lebih awal ni soalannya Sabah Sarawak dengan Semenanjung ke Sabah Sarawak dengan ibu kota negara? Sabah Sarawak dengan Kalimantan dan kita juga dengan Kalimantan. Baik. Sekarang ini belum ada rancangan yang lebih aktif, tetapi saya percaya seperti mana yang diusulkan oleh Yang Berhormat, berdasarkan perkembangan pertumbuhan dan penyediaan ibu kota IKN Nusantara itu, maka harus diteliti kemungkinan kerjasama universiti, belia, badan-badan Islam dan kerajaan negeri selain daripada NGO yang lebih pesat, dan saya percaya perkara ini harus diberi perhatian. Terima kasih atas cadangan itu. Terima kasih Yang Berhormat. Alhamdulillah dengan